Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Insight Talk. Anda bersama saya Nabiha Hamid, bersiaran langsung dari Facebook Live The Malaysia Insight di studio Harta Mas Kuala Lumpur. Baiklah, kita bersiaran kembali dalam Insight Talk setelah sekian lama tidak bersiaran langsung. Tajuk kita pada hari ini merupakan masa depan Pakatan PLAS dan Amanah. Dalam diam tak diam, sebenarnya lebih daripada 100 hari, lebih daripada 3 bulan, Perikatan Nasional telah mentadbir Putrajaya. Dan di antara tempoh tersebut, banyak perkara yang berlaku dan banyak perkara yang dibangkitkan. Antaranya yang paling hangat sedang diperkatakan ialah siapa calon Perdana Menteri. Sama ada ia dibangkitkan dalam Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan. Dan hari ini sebenarnya tajuk kita masa depan Pakatan PLAS dan Amanah. Di kiri saya adalah salah seorang pemimpin utama dan merupakan pengarah komunikasi Amanah, iaitu YB Khalid Samad, merangkap ahli Parlimen Shah Alam. Apa khabar YB? Macam mana COVID di gerak kerja di Shah Alam, macam mana? Dapat norma baru? Alhamdulillah. Dapat nombor baru. Norma baru di Shah Alam sekarang kan? Amalan norma baru. Memang ke semua tempat yang saya singgah di Shah Alam, sama ada di restoran ataupun di pejabat kerajaan, kita dapat lihat ramai mengamalkan Alhamdulillah norma baru ni lah. Dalam norma baru ni macam-macam perubahan yang daripada dulu dan sekarang. Dah tak boleh, orang kata dulu boleh lepak sampai 12 malam, sekarang kedai dah tutup kan. Okey, baik, kita mulakan dengan soalan pertama mengenai berbalik kepada masa depan Pakatan PLAS dan Amanah sendiri. Kalau kita lihat daripada laporan media sebelum ini, Majlis Presiden Pakatan Harapan telah mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya yakin Facebook penonton di Facebook Malaysia Insight turut keliru mengenai siapa sebenarnya calon Perdana Menteri. Adakah sebenarnya ada kekeliruan dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan sendiri, dan perkara itu mungkin boleh YB Khalid jelaskan? Ya, baik. Baik, Nabiha. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Dia dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan telah pun diputuskan bahawa calon Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Dan dicadangkan timbalan Perdana Menteri adalah Yang Berhormat Datuk Seri Mukhriz dan Tun Dr. Mahathir sebagai Menteri Mentor. Ya. Tapi ini merupakan option yang pertama yang telah diputuskan. Okay. Ya. Dan telah dipersetujui bahawa selepas kita berusaha untuk mendapatkan sokongan untuk option yang pertama ini, maka akhirnya kita akan kemukakan option yang kedua yang telah juga dibincang dalam Majlis Presiden dan juga telah dipersetujui, yang mana option kedua ini adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri. Ya. So ini semua telah dibincang dan dipersetujui. Hanya disebut bahawa kita akan usahakan option pertama sehingga dah tak ada ruang lagi, ya, dah tak ada kemungkinan lagi untuk mendapat sokongan, barulah kita sebut sebagai mengenai option kedua. Option kedua. Ya, itulah yang pendirian Pakatan Harapan dan yang dipersetujui bersama, ya. Dan kita telah mengemukakan cadangan ini kepada rakan-rakan kita yang daripada Warisan dan pada Tun dan kumpulannya, dan mereka telah memberikan sokongan. Pada dasarnya hanya Datuk Seri Syafiee daripada Warisan telah menyatakan agak sukar untuk bagi pandangannya lah nak dapatkan sokongan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim atas sebab-sebab yang tertentu. So dia lebih cenderung dicadangkan Tun Dr. Mahathir ya, sebagai calon Perdana Menteri, dan timbalannya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan 6 bulan kemudian Tun akan serah kepada Anwar. Tu dia punya cadangan. Ya, option 2 kita pun sama, tapi kita tak sebut option 2 kita. Itu tak disebut oleh Pakatan Harapan, ianya disebut oleh Datuk Seri Syafiee Afdal. Dan hujahnya ialah bahawa dengan letaknya Tun Mahathir, maka mungkin
ahli-ahli parlimen daripada Bersatu yang telah meninggalkan PH bersama dengan Muhyiddin, sebahagian daripada mereka akan datang balik. Mungkin juga ahli parlimen daripada PKR yang telah meninggalkan PH bersama dengan Azmin juga akan datang balik. Itu hujah dia. Itu hujah dia lah. Tapi kalau letaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata mungkin susah untuk mereka nak datang balik. Ya. Itu pandangan dia. Maka pendirian kita daripada awal hingga sekarang, option pertama iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Dan juga timbalannya Syafiq. Dan timbalannya Mukhris. Mukhris, okey. Ya, dah confuse dah Nabila. Dah confuse itulah saya rasa banyak sangat Baru. nama calon-calon ni. Baru YB ada. terangkan. Sebab dia banyak option kan tu tak, yang dia bawa option pertama je. Yang dibawa oleh PH hanya option pertama. Option pertama. Lepas tu bila kita dah jumpa dengan Tun dan Datuk Seri Syafiee pada, saya tak ingatlah tarikhnya, pada bulan Jun, kali ketiga, dengan option yang pertama, selepas hampir 3 bulan, maka Datuk Seri Syafiee, dia kata dia pun dah letih dah, kita bincang benda yang sama, tak ke mana. So ni pandangan dia. So dia kata sekarang ni negeri Sabah pun tengah kena serang, dia punya parti pun kena serang, dia punya timbalan pun dah kena harass ataupun diganggu oleh pihak SPRM dan sebagainya. Maka dia kata kalau beginilah keadaannya, dia tak nak datang lagi lah. Ya, lalu dia kata dia nak tumpu pada Sabah. Oleh kerana perbincangan kita ni tak berubah-ubah. Tak berubah-ubah. Pakatan Harapan saja masih dengan opsi pertama. Ya. So bila diorang Datuk Seri Syafiee meninggalkan mesyuarat, maka Tun pun keluar. Tapi Tun kata sebelum dia keluar, dia kata saya serah pada Pakatan Harapan lah. Pasal dia bukan Pakatan Harapan, dia Pakatan plus. Dia plus. Ya. Betul. Dia sebahagian daripada plus. Dia kata dia serah pada Pakatan Harapan, dia ikut sajalah apa yang Pakatan Harapan putuskan. Ya. So bila mereka berdua keluar, maka yang tinggal Pakatan Harapan lah, iaitu Amanah, DAP dan PKR yang geng Datuk Seri Anwar. So dalam keadaan itu, maka kita sebut nampak gaya dah tak boleh pergi dah. Syafiee pun dah balik. Dia kata dia dah tak nak datang lagi kalau nak bincang benda yang sama. Betul. Ya. Tun pun dah kata dia serah pada Pakatan Harapan saja. So kita kata pada pihak Datuk Seri Anwar, mungkin option kedua kita boleh kemukakan lah secara resmi. So pada ketika itu Datuk Seri Anwar kata dia nak pergi jumpa pihak GPS. Ya, dan dia kata bila dia balik dia akan beritahu. Ya, tapi bila dah balik tu kita tak dengar apa-apa. Maka itulah yang keluarkan kenyataan, tanya apa pendirian PKR berhubung dengan option kedua. Betul. Option yang dalam majlis presiden. So dia orang buat mesyuarat PKR. Bila dah buat mesyuarat dalam PKR, mereka tolak. Ya. So jadi jam. Ya. So bila option kedua pun tak boleh, kita kekallah dengan option pertama. Dan sekarang ni dah jadi 4 bulan. Lalu Datuk Tun Mahathir pula kata, okeylah kalau option kedua tak boleh, dia cadangkan option ketiga. Yang dia cadangkan option ketiga tu kepada dalam satu mesyuarat tak resmi, perjumpaan tak resmi. Dia kata cubalah letak nama Syafiq Afdal. Mana tahu mungkin boleh. Begitulah timbulnya. Itulah timbulnya. Okay. Pada ketika itu Tun sendiri pun dah tarik diri. So option kedua dah tak ada dah. Option kedua tak ada, faham. Option kedua dah tak ada dah, Tun dah tarik diri. Dia kata serah pada PH. Tapi kalau tak dapat lagi, dia kata cubalah letak nama Datuk Seri Syafiq Afdal pula. Syafiq Afdal pula. Kerana sekarang ni Nabila, dia masalah je ialah kita kena dapatkan the numbers lah. Jumlah yang cukup tu. Jumlah yang cukup. Selagi mana tak dapat jumlah yang cukup, maka kita tak boleh ambil alih kerajaan. So kita dah letak nama Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekian nama, tak ada setakat yang kita tahulah, tak ada perubahan. So Tun kata cuba letak nama Datuk Seri Syafiq Afdal. Lalu bila dalam mesyuarat yang terakhir majlis presiden, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu bahawa dia dah dapat, dia rasa hampir nak dapat. Dia dah ada dia kata dia dah runding ramai orang, dah hampir nak dapat. Lalu dia kata kalau boleh janganlah kita gugurkan option pertama. Masih lagi dengan kalau Datuk kita Mukhris gugurkan option pertama, maka rundingan dia akan terjejas lah. So itulah sebabnya kenyataan yang terakhir yang kita keluarkan, kita sebut Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai option kita, tetapi pada masa yang sama kita sebut juga option Datuk Seri Syafiq
Afdal sebagai satu lagi calon yang akan kita minta Anwar sendiri runding dengan dia. Runding dengan dia. Tapi option dia tu ada. Kita tak tolak. Tak tolak lah. Masih ada. Tapi berapa kita, banyak option dah saya. Dua je. Dua je. Baik, Secara resmi dua je. sebelum tu YB saya nak ya. bagi tahu penonton Facebook Malaysia Insight, anda boleh tanyakan soalan secara terus kepada YB Khalid Samad. Kalau ada apa-apa kekeliruan, kita akan ambil soalan, beberapa soalan daripada ni, produser saya akan tolong berikan soalan. Inilah masanya untuk tanya sendiri secara terus-menerus daripada YB Khalid Samad. Okey YB, kalau ikutkan pada YB punya penjelasan tadi, saya lihat kenapa sebenarnya Pakatan Harapan ni tidak mahu move on daripada figura politik Dr. Mahathir Mohamad ni. Adakah memang macam YB kata tadilah, undi orang kata confidence kepercayaan daripada setiap MP tu. Kenapa tidak move on saja? Move on macam mana tu? Kita maksudnya tidak memilih option. Maksudnya ialah kalau tadi kata option yang kedua masih lagi Dr. Mahathir. Tapi dia dah tarik diri dah. So dah tak ada dah. Tak ada dah. So maksudnya boleh move on lah. Itu yang dicadangkan oleh Tun sendiri. Oleh kerana bantahan yang begitu keras daripada PKR, menolak Tun sebagai Perdana Menteri, maka option kedua yang asalnya dipersetujui dalam Majlis Presiden bukan amanah dengan DAP pandai-pandai bawa option ni ianya telah dibincang dalam majlis. Pasal kami ni kami ni pegang kepada mesyuarat. Kalau tengok macam bila timbul isu cadangan Datuk Seri Shafie Afdal sekalipun, kami pergi kepada parti kami, kami dengar semua hujah-hujah, lepas tu kami tak buat keputusan. Kami bawa kepada Majlis Presiden untuk membuat keputusan. Kami bukan datang ke mesyuarat kita kata okey keputusan amanah begini, keputusan DAP begini. Bersama-sama perbincangannya. Itu cara budaya kita. Maknanya kita kita pegang kepada mesyuarat. Ayat Quran pun yang menegaskan tentang soal syura tu jelas. Betul. Tak perlulah nak panjang lebar tentang bab itu, dan inilah yang apa yang kita amalkan. Maka amanah tak pernah buat keputusan bersendirian, dan kita berpegang bahawa memang kita kena buat keputusan dalam Majlis Presiden, dan apa keputusan yang dibuat dalam Majlis Presiden kita pegang. So apa saja yang kita keluarkan adalah daripada keputusan Majlis Presiden. Okey, kalau kita lihatkan sekarang ini ada juga kabar-kabar angin yang mengatakan akan ada pilihan raya mungkin ujung tahun ni ataupun tahun depan. Tapi YB sebagai salah seorang pemimpin, orang kata pemimpin dalam Pakatan Harapan, apa sebenarnya formula terbaik sekiranya PRU diadakan dalam waktu terdekat ini? PRU ni boleh ada paling cepat selepas sidang parlimen ni. Kerana sekiranya undi tak percaya, usul undi tak percaya dibentangkan, dan sokongan untuk jatuhkan Perdana Menteri yang sedia ada itu menang, maka kita akan ada mungkin PRU dalam masa 2 ataupun 3 bulan lagi. Betul. Kalau kiranya nak tunggu mereka bubar mengikut keselesaan mereka, memang itu tidak bijaklah. Lagi baik kita paksa mereka bubar dalam keadaan mereka juga tak bersedia. Betul. Itu sebaik-baiknya. Maka usul undi tak percaya itu memungkinkan berlakunya PRU 15, tetapi kalau kita ada calon yang boleh mendapat majoriti sokongan Dewan Rakyat, maka tak perlu buat pilihan raya pun. Betul. Itu kita boleh pergi jumpa kepada Yang di-Pertuan Agong dan kita kata calon ini sebelum dibubarkan parlimen, calon ini sudah mendapat sokongan majoriti. So kita harap kita boleh bergerak dengan pantas untuk mencapai matlamat keadaan itu. Sekiranya itulah yang tercapai, itulah yang bagi kami, itulah yang terbaik. Tapi saya ada risik-risik juga YB. Beberapa contohnya di DUN ataupun yang sekarang ni kebanyakannya dah buat preparation sebenarnya untuk gerak kerja untuk menuju ke PRU 15. Tapi DUN bagi negeri-negeri yang di bawah Pakatan Harapan kita tidak tak akan ada. bubar. Tak, kita kena siap juga pasal kalau kita nak buat pilihan raya peringkat parlimen, jentera peringkat DUN tu akan digunakan untuk bantu kita juga. Tetapi DUN itu sendiri kita tidak akan bubar. Maka dalam keadaan itu, kalau kami di Selangor tu, maknanya kami mampu untuk memberikan
satu persaingan yang hebat terhadap Perikatan Nasional. Walaupun kita bukan ada kerajaan federal, tapi kita ada kerajaan negeri. Begitu juga di Pulau Pinang, begitu juga di Negeri Sembilan, begitu juga di Sabah. Ya, maka itulah sebabnya kita dah umumkan kita tak akan bubar DUN. Kerana DUN kita dia berdiri dan bertegak atas mandat asal PRU 15. Betul. Ya, tapi negeri-negeri yang lain kecuali Kelantan dengan Terengganu dan Sarawak memang yang lain dan Pahang dan Perlis, yang lain tu semua dapat mandat melalui pintu belakang. So kalau parlimen pintu belakang ni, kerajaan federal pintu belakang ni pun dia bubar untuk nak dapat mandat baru, seharusnya negeri-negeri yang dapat mandat pintu belakang pun kalau bermaruah lah, mereka pun patut bubar sekali dan dapatkan mandat baru, ya. Kalau itulah kehendak mereka, ya. Pasal benda tu di luar kawalan kita, ya. Tapi yang negeri-negeri PH kita tak akan bubar. Kita akan kekal kerana kita berdiri atas mandat yang asal. Okey. Itu mengenai mandat. Kalau kita bercakap mengenai PRU 15, mungkin amanah kalau ikut pada ahli parlimen sebelum ni tak silap saya kurang daripada 20 kerusi. Kan? Selepas ini macam mana YB melihat amanah dalam PRU 15 mungkin akan lebih dapat sokongan menambahkan kerusi lagi kemenangan tu? InsyaAllah kita akan usahakan. Keadaan PRU 15 ni kita tak tahu kerana sekarang ni kerusi-kerusi yang ditandingi oleh Bersatu, kalau Bersatu dah pergi belah Perikatan Nasional, maka mereka tidak akan dapat kerusi yang dipersetujui oleh Pakatan Harapan lah. Maka Bersatu itu kerusi-kerusi yang mereka tandingi dalam PRU ke-14 kita akan agihkan di antara amanah dengan keadilan dan mungkin penambahan beberapa kerusi-kerusi yang ditandingi oleh amanah tu kita harapkan boleh dapatlah sampai 50. Kalau tak silap saya YB, sebelum ni ada penganalisis politik mengatakan kemenangan orang kata ahli parlimen amanah ini berikutan ada 3 penjuru daripada parti UMNO dan PAS. Contohnya di Datuk Seri Mujahid punya kawasan. Jadi kalau kita ikutkan sekarang ini Muafakat Nasional telah pun bergabung PAS dan UMNO. Adakah kerusi-kerusi yang orang kata ada 3 penjuru sebelum ini yang dimenangi amanah boleh dipertahankan? Ya, insya-Allah, kerana apa yang kita lihat di DUN Chini, walaupun kita kalah, hakikatnya calon BN yang ataupun Perikatan Nasional yang bertanding, dia tidak mendapat jumlah undi yang sama bila dijumlahkan PAS dan UMNO dulu. Dia dapat kurang, ya. Dan jumlah undi yang diperolehi oleh calon bebas sebenarnya dia dapat lebih daripada jumlah undi yang bertanding pada PRU 14 yang calonnya daripada keadilan. Lalu suasana dah berubah. Orang yang dulu yang undi PAS, dia tak nak UMNO. Orang yang dulu undi UMNO, dia tak nak PAS. Lalu macam mana keadaan akan terhasil bila Perikatan Nasional ataupun Muafakat Nasional itu bertanding, kita pun tak tahu. Tak ada orang boleh ramalkan. Terbaru yang saya difahamkan ada daripada story The Malaysia Insight sendiri, mereka telah mengadakan jawatan kuasa supaya tak ada pertembungan kerusi di antara ni dibuat di peringkat parlimen dan juga negeri. Ya, itu di antara pemimpin. Ini tetapi di antara rakyat. Yang mana yang PAS yang dulu ditanam dengan penolakan terhadap UMNO, mereka mungkin tidak akan tergamak untuk nak undi calon daripada UMNO. Ya, begitu juga yang penyokong UMNO yang dulu ditanam dengan kebencian terhadap PAS, kerana pemimpin UMNO dulu kata PAS ni parti ajaran sesat kan. Dia dah ditanam dengan kebencian terhadap PAS, mungkin dia tak akan undi calon yang datangnya daripada PAS walaupun dia berdiri atas tiket Perikatan Nasional. Kerana dia orang tak daftarkan lagi Muafakat Nasional ke apa ke, lalu lambang dia akan guna ialah lambang PAS, calon PAS dia guna lambang PAS. Masing-masing. Lalu tapi yang mana allergic tu dia allergic lah. Kan? Jadi YB rasa strategi itu akan digunakan sebab Perikatan Nasional punya logo tu kan masih lagi belum didaftarkan. Memang dia belum daftar lagi. Perikatan Nasional tu pun belum lagi didaftarkan. Dia pertubuhan haram tu. Malangnya rakyat Malaysia ada kerajaan daripada pertubuhan haram. Tapi daripada ikut yang YB cakap, maksudnya ini kita minta GB jelaskanlah. Biar dia beri penjelasan macam mana dia boleh sokong pertubuhan haram menjadi kerajaan. Okey, maknanya yang saya faham, andai kata PRU 15 berlaku dalam masa terdekat ni, maknanya UMNO dan PAS akan menggunakan
masing-masing. Logo masing-masing. Begitu juga dengan Bersatu. Bersatu. Lalu memang dia ada benda-benda ni, kita pemimpin boleh rancang macam-macam. Betul. Tapi rakyat jelata. Yang mana yang marah dengan PAS atas sebab isu kafir mengkafir, dia takkan panggil PAS. Dia takkan yang mana yang marah pada UMNO oleh kerana UMNO ni sekular lah, apa lah dan sebagainya, dan pernah tahan dan sebagainya, kutuk Tok Guru ni Aziz lah, apa al-ma'ruf, maka dia apa takkan sokong UMNO. Lalu mereka akan mempunyai satu pilihan yang lain, iaitu apa yang penting bagi kami ialah bahawa amanah membawa mesej perjuangan Islam rahmatan lil alamin, dan kita haraplah masyarakat Melayu Islam akan bersetuju bahawa mesej ini adalah cukup baik dan relevan bagi negara kita. Jadi kita tak nak negara berpecah atas sebab perkauman, tak nak berpecah atas sebab agama. Kita satu negara, rakyat negara yang sama, kita patut saling menghormati dan kita membangunkan negara ini bersama untuk kepentingan rakyat keseluruhannya. Sama ada yang Melayu, yang bukan Melayu, yang Islam, yang bukan Islam, semua dapat manfaat. Kerana itulah kehendak ajaran Islam, iaitu untuk supaya semua mendapat manfaat daripada apa yang telah Allah berikan. Baik, sebelum tu Abi, sebelum kita ke soalan seterusnya, produser saya dah bagi ni soalan daripada penonton. Tapi berbeza sikitlah soalannya. Katanya kalau pakatan ni bersih daripada rasuah, kenapa ada pegawai Mat Sabu kena tahan SPRM? Itu katanya. Mungkin Bapak Ibu boleh komen sikit mengenai isu, sebab saya ada tahu juga yang dakwaan-dakwaan yang mengenai kata penahanan tu salah dan sebagainya kan. Okey, mungkin YB boleh komen sikit. Maklumat yang saya dapat, nombor satu, saudara Azhar ini dia merupakan orang yang melaporkan kes rasuah ini. Ya. Dan amat aneh bila dia menjadi sebagai pelapor dan sebagai saksi yang memberikan maklumat, tiba-tiba dia yang ditahan. Dan memang bila dia mula-mula dipanggil oleh SPRM, dia telah pergi atas jemputan SPRM sebagai saksi. Ya, tapi tiba-tiba bila dia sampai di sana, dia ditahan dan dia dijadikan sebagai orang yang tertuduh. Ya. Dan itu dari segi prosedur pun dah tak betul. Kerana orang yang saksi dan orang yang disyaki terlibat, dia statusnya berbeza. Orang yang disyaki terlibat sebagai tertuduh, maka dia boleh datang, dia boleh bawa peguam. Tapi bila dipanggil sebagai saksi, dia datang macam tu je lah. Tiba-tiba kena tahan. Lepas tu pada awal pagi digeledah rumahnya tanpa warrant. Itu saya ada baca juga. Dan selepas geledah rumahnya, pergi ke pejabat Wisma Amanah, digeledah juga tanpa warrant juga. Ya. Lalu saya cukup heranlah dengan kerajaan Perikatan Nasional ni yang ada undang-undang tapi dia sendiri tak ikut. Ya. Dan akhirnya dia dibawa ke mahkamah dan dia dituduh dan alhamdulillah sempat dipanggil peguam datang, dan peguam sendiri memberitahu pada saya bahawa dia dapati bahawa banyak yang tidak betul ya dari segi prosedur ya. Bila hakim bertanya kepada pendakwa raya, kenapa nak riman Cik Azhar ini? 6 hari tak silap saya. 6 hari. Dia minta 7 hari. Kenapa nak tahan Azhar ini? Lalu pendakwa raya menjawab, dia sebagai kaki tangan kerajaan, dia boleh mempengaruhi keputusan siasatan. Lalu peguam Azhar beritahu, dia bukan lagi pegawai kerajaan. Dia tak ada kuasa dah. Kerajaan dah jatuh. Kan? Lalu inilah yang kita rasa aneh. Pasal dia ni pun, dia bukan duduk dalam jawatan kuasa tender. Dia bukan dapat mempengaruhi keputusan. Lalu kenapa dia ditahan? Dan kita khawatir bahawa SPRM sekarang ini hanya mengikut arahan pihak yang ingin menjadikan ini isu politik dan mencemar nama Pakatan Harapan dan juga Parti Amanah Negara kononnya terlibat dalam kes rasuah, sedangkan Azhar tu pelapor. Dia yang mendedahkan. Dan saya pun duka cita dengan laporan media yang dibawa oleh FMT, Free Malaysia Today, yang melaporkan bahawa duit yang sebanyak nilainya dalam 70,000 telah diperolehi dalam siasatan itu, tanpa disebut
bahawa siasatan itu melibatkan 3 orang dan duit yang 70,000 itu bukan daripada rumah Azhar ataupun pejabat amanah. Ya, so nampak macam diorang ni ada agenda, dan kita akan lawan perkara ini di mahkamah dan juga melalui media dengan kita memohon SPRM menjelaskan duit tu dapat daripada siapa, dari rumah siapa. Ya, jangan saja-saja nak sabitkan persoalan itu kepada si Azhar semata-mata untuk nak dapat keuntungan politik. Ya, biarlah kita satu kerajaan yang berwibawa, yang adil, yang bertamadun. Ya, jangan bertindak dengan cara yang undang-undang hutan. Baik, YB, ada lagi satu soalan produser saya dah bagi, berbalik kepada pemilihan Perdana Menteri tadi. Okey. Okey, penonton bertanyakan, keputusan Agong macam mana pula? Nak lawan ke? Agong dah pilih PM? Agong alhamdulillah Agong telah menjelaskan di parlimen. Dia pilih Muhyiddin atas sebab Muhyiddin mempunyai sokongan majoriti ahli dewan. Dan oleh kerana itu Muhyiddin layak untuk menjadi Perdana Menteri. Ya, maka janganlah kita cuba berikan satu tafsiran seolah-olah Muhyiddin ini adalah pilihan Agong. Ya, kerana ianya tidak tepat. Mengikut perlembagaan, Agong akan melantik siapa yang dia yakini mempunyai sokongan majoriti ahli dewan. Ya, so jangan ni banyak ni orang PAS lah, dan orang yang PN dia keluar hujah-hujah ni. Nasib baik tak ada yang kata ini semua penentuan Allah. Ni Muhyiddin ni pilihan Allah lagilah. Kacau. Tapi saya rasa ada komen-komen juga macam tu. Lalu begitulah. Saya rasa siapa yang dapat sokongan majoriti, dia akan layak untuk menjadi Perdana Menteri, dan yang di Pertuan Agong merupakan seorang yang patuh kepada perlembagaan, dan kalau terbukti calon itu mempunyai sokongan majoriti, maka dia akan sokong. Ya, dia akan lantik. Kerana itulah undang-undang, ya. Dan Agong, institusi Agong ini dia pertahankan perlembagaan negara. Dia bukan ikut suka dia. Dia pertahankan institusi ataupun perundang-undang negara, dan itulah sebabnya Yang di-Pertuan Agong pun telah menjelaskan dalam parlimen, dalam titah diraja yang kita buat sidang parlimen yang luar biasa, yang seperti mana tidak pernah diadakan di negara kita sebelum ini ataupun di mana-mana di dunia, iaitu sidang parlimen setengah hari. Yelah. Untuk dengar ucapan titah di Agong. YB, nak tanya dengan YB sebelum kita ke soalan seterusnya. Ada penonton juga bertanya, isu kampung baru macam mana pula YB? Itulah, inilah masalah menteri wilayah yang ada. Hari itu dia buka mulut dia kata tanah tu sepatutnya 3,000 sekaki persegi. Saya difahamkan lah, ya. Saya tak ikutilah Facebook dia. Dia kata murah sangat, Khalid bagi tu patutnya lebih. Tapi bila dia jadi menteri wilayah, dia kata tak ada duit dan tak jadi apa-apa. Lalu ini sebenarnya satu perkara yang cukup malang, ya, bagi masyarakat Melayu, ya. Kerana kita ada tanah orang Melayu yang tak dibangunkan di tengah-tengah bandaraya. Betul. Ya, sedangkan kalau kita dapat bangunkan, maka pemiliknya orang-orang Melayu akan mendapat keuntungan yang besar, dan pada masa yang sama jumlah penduduk Melayu di Kampung Baru itu pun boleh ditambahkan. Maka penduduk Melayu di Kuala Lumpur pun akan bertambah. Ya, lalu Melayu akan jadi kaya, yang pemilik tanah Kampung Baru akan jadi kaya, nombor satu. Nombor dua, ramai tu orang Melayu kita akan dapat daripada lebih kurang daripada 6 bilion ataupun 7 bilion akan diagihkan di kalangan pemilik. Dan nombor dua, jumlah penduduk yang di Kampung Baru yang orang Melayu tu pun akan bertambah. Kerana kita akan bina bangunan perumahan. Tapi kalau ikut pada besar, waktu YB jadi menteri dulu, sebab saya difahamkan satu geran tu saja kita ada banyak penama pewaris, kan. Jadi benda tu memang sebenarnya agak sukarlah, kan, kalau satu tanah tu ada 10 nama. Macam mana? Tak menjadi masalah. Tak ada masalah.
kerana dalam kebanyakan kes ramai yang telah bersetuju. Ya, lalu bila ramai yang telah bersetuju, kita kena hormati kehendak ramai lah. Katakan daripada 10 orang tu seorang je tak setuju. Kita kena hormatlah yang kehendak 9 tu, kan? So benda-benda tu boleh diuruskan. Dan setakat ini yang telah kita usahakan tak pernah sebelum ini kita capai sehingga 60% lebih daripada pemilik, bukan yang penduduk, tapi pemilik. 60% lebih pemilik telah bersetuju untuk menjual tanah mereka dengan harga 1,000 kaki persegi. Ya, 1,000 kaki persegi ni Nabilah, ya. Kalau 1 ekar 43.5 juta 1 ekar. Banyak tu. Mana ada tanah orang Melayu yang nilai sampai 43.5 juta 1 ekar. Betul. Dan kalau dia dah dapat duit tu, dia boleh gunakan duit itu untuk membeli rumah mampu milik ataupun apartmen ataupun kondominium mewah yang akan dibina. Maknanya bukanlah kita nak usir Melayu keluar, kerana masih lagi syarat milik Melayu tu tetap kekal. Baik YB, kita nak bersidang Parlimen 13 Julai ni kan? Ya, kalau tak silap saya hari Isnin ni. Mungkin YB boleh, ini soalan terakhir kita lah sebelum kita mengakhiri kita punya Insight Talk ini. Pelantikan speaker baharu Azhar Harun yang sebelum ini merupakan Pesuruhjaya SPR. Komen YB. Speaker yang sedia ada Tan Sri Arif telah menjalankan tugasnya dengan baik, ya, dan mendapat pujian daripada ramai, dan telah melakukan reformasi institusi parlimen sehingga pengerusi PAC iaitu Parliamentary Accounts Committee ni dia dipengerusikan oleh pembangkang. Maka pembangkang ni dia dalam PAC ni dia boleh soal menteri. Betul. Kenapa buat ni, kenapa buat tu, apa ini dan sebagainya. Dan ini adalah satu usaha yang menjamin semak imbang yang berkesan, ya. So tak ada sebab nak tukar dia. Okey. Kenapa, bacaan saya lah, ya, kenapa diusahakan ini? Ianya diusahakan kerana apa yang diinginkan sebenarnya ialah pengurusi SPR tu dikosongkan. Maka untuk nak kosongkan kedudukan pengurusi SPR, kerana dia nak tentukan pilihan raya yang akan datang ni menyebelahi dia, dia tukar pengerusi SPR itu, dia kosongkan, tapi dia kata aku nak bagi lagi baik pada mantan pengerusi SPR. Nak jadi sebagai speaker dewan lagi. Ya, ni pun orang PH lagi. Maknanya YB mengatakan ada motif ada udang di sebalik batu. Okey, baik YB. Kita sebenarnya nak soalan terakhir, tapi penonton tanya lagi YB, ni soalan panas. Okey, soalan penonton, ada cadangan tak nak pelawa Tun M masuk amanah? Boleh membuatkan amanah dan PH lagi strong? Ni soalan daripada penonton. Kita nak Tun rampas balik Bersatu tu. Tu lebih baik, ya, bagi kami lah. Lagi baik kita sokong Tun untuk Tun dapat balik Bersatu itu, kerana Bersatu ditubuhkan khas untuk jatuhkan UMNO. Kalau macam tu kena tukar Bersatun lah. Okey, maknanya lebih baik merampas daripada menyertai parti baru. Selagi mana Tun nak lawan, nak ambil alih Bersatu tu, kita sokong lah. Jangan kita potong trip dia kan. Dia tengah nak lawan tu tiba-tiba kata mai masuk amanah lah, ya. Tu merosakkan perancangan dia. Baik, terima kasih YB. Itu memang betul soalan terakhir. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama Insight Talk walaupun lepas ni nak pergi, katanya ada meeting dekat parlimen. Okey, kalau kita lihat sekarang ni senario politik berubah-ubah. Bagi anda di rumah dan juga yang sedang menonton Facebook The Malaysia Insight, selepas ini insya-Allah kita akan berikan dan tampilkan lagi panelis-panelis yang boleh mengupas isu politik dalam negara. Dan nampaknya itu sahaja daripada kami. Saya Nabiha Hamid. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.